Skies. Hari ni kita cakap je lah. Super pancake sekali. Ya. Super pancake. Yang selalu ada dekat Facebook. Betul Dia juga. patut tukar. Tak Oh, betul patut lah, pakai betul. pancake lagi dah. Dia patut pakai nama popcorn. Jangan. Betul, tapi betul juga kalau dia selalu Betul. call kat Facebook kan. Kau dia seorang yang tak ada super. Iya. Sid ada super. Yang pertama komen dia. Sid ada super. Oh lah, betul lah. Tiba-tiba awak Selangor Giant Super saya. super saya. Sebab saya suka makan super ring. Tapi, Mas, adakah ini peluang terbaik untuk pasukan daripada Red Giant? Melihat apa yang berlaku dekat pasukan Lunatic, mereka boleh ambil advantage saya cakap. Tapi ini pasukan Lunatic. Kita ada siapa, Mas? Yang terdiri daripada Kian, Zacus, Yuna, Deto dan juga Asia Hohana sebagai selaku bekas pemain Selangor Red Giants. Yang mana dekat sini saya dapat rasakan walaupun kita nampak personality Asia Ohana tu macam ceria dekat atas pentas, tapi saya pasti dia pun ada rasa nervous juga. Untuk tim Lunatic menarik Lord, akan tetapi satu kesilapan saja boleh membawa padah. Yang sekarang ini telah pun jumpa dengan Kian. Kian berlari pergi. Masih lagi ada vitality. Asia Ohana cuba untuk membantu. Kian masih lagi ada nyawanya. Namun vitality telah pun dipecahkan. Dito telah dijumpai. Dito dipakai. Super Gorgeous ditarik oleh Zato sekarang ini. Dan mana Kian telah pun dikorbankan. Super Gorgeous pun menjumpai perkara yang sama. Dan Super Gorgeous ditikam oleh Decimation tersebut. Super Gorgeous sekali lagi. dikorbankan. 2 berbalas dengan 1 untuk tim Lunatic berjumpa dengan Selangor Red Giant. Ya, sekarang dengan adanya minion pasukan daripada Selangor Red Giant boleh habiskan game ini. Tapi persoalannya kepada pasukan nanti mampukah mereka lakukan pertahanan? Dito sekarang ke hadapan. Kemungkinan dalam keadaan yang bahaya. Dito ada vitality lagi. Namun paket 3 orang cuba untuk mengumpul. Oh, okey, endgame. Dito telah pun dikorbankan. Ketinggalan hanyalah Yuna. Mampukah dia untuk melakukan pertahanan bersama dengan tak Opan boleh. daripada Selangor Red Giants. Dan di vitality dah pecah. Tiada lagi peluang untuk pasukan Lunatic mendapatkan kemenangan dalam game ini. Kesemuanya telah pun dikorbankan dan Selangor Red Giants berjaya dengan kemenangan yang pertama. Hampir 30 minit masa diperlukan untuk pasukan Selangor Red Giant untuk tamatkan game ini dengan berjaya mendapatkan wipe out terhadap pasukan Lunatics. Dan sekaligus mereka berjaya mendapatkan poin pertama untuk series yang pertama ini. Tahniah diucapkan kepada pasukan Selangor Red Giant. Secara jujurnya, poin yang bukan mudah untuk dapatkan. Tapi tim Lunatics menunjukkan yang bahawa walaupun ini adalah line up secara mengejut, tetapi gerakan mereka perlu diwaspadai oleh mana-mana pasukan lepas ini. Ya, sebenarnya saya menjangkakan pasukan Selangor Red Giant boleh untuk dominate game ini dengan lebih mudah dengan pemilihan hero yang boleh dikatakan hero comfort untuk pasukan Selangor Red Giant. Tetapi pasukan Lunatics dengan kemasukan Matilda, double support saya boleh katakan, bersama-sama dengan Franco di bahagian tengah menyukarkan lagi tugas main pada pasukan Selangor, baik untuk lakukan serangan, baik untuk lakukan pertahanan. Tapi kita boleh nampak macam mana keadaan pasukan Lunatic walaupun draft yang boleh dipersoalkan, tapi daripada awal permainan cukup baik untuk mereka execute benda itu, kawal kawasan river dengan baik. Bagi pendapat saya sebenarnya, draft yang pelik itu sebenarnya hampir membuahkan hasil. Betul. Dan bukannya draft yang tak baik. Dia sebenarnya membuahkan hasil. Ya, teori dia sebenarnya for now menjadilah. Ya. Cumanya kesilapan beberapa pemain offside sikit, decision making, positioning, itu yang perlu dipersoalkan. Ya, ada banyak sebenarnya. Saya masuk ke? Saya sebenarnya nak ajak awak masuk. Ajaklah masuk. Saya tak tahu Q. Dekat tu Okey, bagi pendapat awak Rafael dan juga Uncle melihat game tadi dengan begitu kusyuk sekali. Apa yang korang boleh kupaskan? Jangan bagi Skies Fanny. Jangan bagi dia Fanny. Memang macam tu cerita dia. Macam tu. Uncle macam mana? Pada Uncle a bit unbalanced draft lah, especially on Lunatics punya side. Diorang ada satu je damage carrier, yang lain semua build tank. So bila dekat late game, siapa yang nak keluarkan that damage untuk dapatkan lot, untuk dapatkan objektif, untuk dapatkan kill? Semuanya terpaksa berharapkan pada satu hero saja. Awak tu guess. Yalah. Saya host. Yalah. Yang saya tanya soalan. Okey, Maaf. soalan saya dekat sini. Okey, sebab kalau kita tengok composition daripada Team Lunatics, protect the king. Protect the king. Yang lain semua bagi peel untuk Deto. Tapi kalau kita tengok line up daripada Team Selangor Red Giant, diorang semua boleh masuk. So, dekat sini, pada pendapat saya lah, it is a skill matchup. If you can protect the king, you menang. Kalau tak boleh, dia macam mana? And inilah kita punya MVP, Super Red. Walaupun Dia- saya sebenarnya nak bagi kat pancake lah. Dia tak, sebenarnya Super Red dia balancekan early game, dia tak mati sangat, dia cari farming dekat late game. Dia orang yang tepat untuk keluarkan damage.
Ya, macam mana sekalipun, sekarang ni marilah kita dengar kita punya mic check. Dia Franco. Right, presa natin nga yan. Ay, Hindi, okay lang ako. Resta. don't, Fight. No terista. Terista. Go. Careful. Oh, Franco, walk me. Go. Franco, no flicker. Follow the leader. Let's go. Grapes and goes round and round and round. Alright, sekarang marilah kita berbual balik masa kita punya MVP Super Red 714. Again, Uncle punya opinion dengan Super Red punya Harid. Pada aku memang Saya rasa biasa je. pada aku agak luar biasa sebab kalau kita tengok dia ada beberapa kali nak kena gang tapi dia tahu position, dia tahu mapping macam mana, so dia dapat jaga diri dia dengan baik. And then masa late game dia betul-betul menjinak dengan zaman force tepat pada masanya. And then dia punya chrono dash memang even yang tenis lain keras pun tak boleh nak tahan lah. So what's the point bawa 4 tank sekali pun? Tapi bila berbual pasal keras, saya rasa ini juga yang penting kita kena bring up dia punya setup. Dia bawa tenacity sekali dekat dalam game ni. Jadi dia mati sekali je. Dia mati sekali je dengan ada tenacity, tapi dengan bantuan daripada Stadium Side tu sebenarnya itemization yang baru untuk menggantikan Community Reaper sememangnya sangat-sangat bantu untuk penggunaan Haris tersebut. Dengan adanya Bloody Wing, sememangnya mereka akan menjadi sangat-sangat kebal dekat sini. Sebabkan Sid tak nak bertanya soalan, saya akan terus masuk ke dalam. Tak, saya sebenarnya nak tanya soalan. Adakah menyebabkan kenapa pasukan Lunatic terlampau fokus kepada Super Zack pada fasa early game? Mereka sampai macam tidak memberikan fokus yang lebih banyak kepada Super Red. Tak, sebenarnya bagi pendapat saya kan, fokus mereka tu dah betul. Mereka cari Super Zack, mereka cari Fanny. Awal-awal dah okey, tapi lepas tu mereka dah sedar kita ada satu sahaja stun untuk guna sekarang ni daripada Bloody Hunt. Nak guna dekat siapa? Nak pergi gang dekat Gorgeous yang di mana dengan adanya Quantum Charge, dengan adanya Rapid Boost, Brute Force Breastplate, Hunter Strike dan segala maximum speed yang dia boleh dapatkan agak susah. Jadi kita nampak yang Franco decide untuk dapatkan Super Gorgeous sekali sahaja. Tapi lepas tu kita nampak yang mereka dah berbolak-balik. Okey, tak nak Gorgeous dah. Nak ambil Haris ke? Nak ambil Fanny? Dua tu saja. Tapi bila dah guna Fanny, Haris free hit. Bila dah dapat Haris, Fanny akan pergi kat Neto. So sekarang ni dalam tersepit. Dia dah macam mengintai daripada tirai kamar. Kenapa intai tirai kamar? Tapi bagi pendapat awak, adakah dengan corak yang ditunjukkan oleh pasukan Selangor Red Giant, terutamanya bagaimana gameplay yang ditunjukkan oleh Pancake untuk pastikan pasukan daripada Lunatic mereka kena berjaga-jaga. Kalau ada wild charge baru mereka boleh masuk. Jadi mereka terpaksa menunggu saja apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giant, terutamanya daripada Pancake. Bagi pendapat saya untuk pasukan daripada Selangor Red Giants, mereka ada multiple way untuk mereka masuk. Dan juga ada kebolehan untuk hero ini pecah masuk defend front line daripada tim Lunatic sendiri untuk mereka protect the king. Jadi dekat sini Selangor Red Giants ada kelebihan di fasa mid game dan late game. Disebabkan pada awalnya mereka berdisiplin untuk hold tim Lunatics untuk tidak berikan banyak kill kepada mereka dan mereka dapatkan kelebihan apabila masuk ke bahagian mid game. Saya punya soalan dekat sini sangat-sangat senang je sebenarnya. Dekat dalam line-up ni, siapa mid yang sebenar? Betul ke main double roam? Sekarang kita akan pergi dekat kita punya post game stats. Kita kena tengok dari segi damage, is it still okay or not? Ya, kalau kita tengok bagaimana damage yang boleh dikeluarkan, kita tahu damage yang terbesar sememangnya akan letak kepada Haris. Burst damage daripada basic attack, Chrono Dash sememangnya sangat mengerikan. Stadium Side, Concentrated Energy, dengan adanya Holy Crystal sememangnya itu akan memberikan damage yang sangat besar. Rishka terkejut sebenarnya kan diberikan kepada dia tu yang sememangnya semua farming diberikan kepada beliau. Ya, betul. Dan kali sini kita dapat tengok yang mana sandbag damage taken daripada Yuna, dia Martis Tank, so tak hairan lah sebab dia sentiasa berada di bahagian depan. And the Forgotten One, 11 assist diberikan kepada Pancake yang mana kita dapat lihat dia punya placing setiap kali berlakunya team fight memang betul-betul memudahkan ahli pasukan yang lain untuk mendapatkan kill. Adakah kita menjagakan pasukan Lunatic akan menggunakan strategi yang sama untuk game yang kedua? Nampak membuahkan hasil, tapi mungkin kalau mereka boleh polish sikit, hasil dia lagi berbuah. Sebenarnya saya rasa daripada segi dia punya idea tu ada, cuma bandnya kena tepat. Sebab kalau ada cara untuk sesiapa pergi ke arah belakang, akan jadi sangat susah. Sebab even kita nampak Super Sky sekalipun, dia dah tak kisah dah, dia mati pun mati dah. Kalau apa, Deto 1 HP pun dah kira dia dah buat kerja dia. Betul, logik. At least Deto dah tak ada dekat dalam fight. Lepas tu kita nampak berapa kali. Bila Deto dah tak ada dalam fight, even Super Red, dia boleh buat apa-apa yang dia nak. Dia tak payah takut. Zaman Force tak ada lah, tak apa. Pakai basic attack je.
basic attack, tunggu skill ada, baru dia ke depan, baru dia lawan balik. Sebab tak ada orang boleh bunuh dia. Jadi sekarang ni untuk Uncle sendiri sebagai kita punya tetamu lah. Kita kena menyantuni tetamu. Kalau tetamu datang 3 hari sebenarnya kita kena layan dia. Tapi sebab Uncle 1 hari je kat sini kan. Tapi Bukan satu hari, satu match je. Untuk Tapi kita kena bagikan penghormatan. Jadi untuk melihat sekarang ni heat map, bagaimana pergerakan dilakukan oleh Super Sky dan juga Yuna, match up Assassin dan juga Fighter, biasanya orang cakap Fighter akan menang. Tapi melihat apa yang dilakukan oleh kedua pasukan, apakah menyebabkan Mortis ni susah untuk dapatkan kekuatan sebenar dia? Okey, padahal Martis ni kalau dia rotate seorang-seorang kurang berkesan sebenarnya. Berdua lebih baik lah. Ya? Berdua lebih baik. Berdua lebih baik. Macam mana pun berdua tetap lebih baik. Ya, Okay? Yang mana kita semua tengok. Kalau kita nak comparekan dia dengan Fanny, sangat berbeza. Fanny, dia punya mobility sangat tinggi. Walaupun dia seorang-seorang, dia boleh join team fight anytime. Tapi kalau Martis ni, dia pergi defend lane ataupun pergi split push seorang-seorang, dia nak tolong waktu team fight sangat lambat. So itu yang menyebabkan dia agak kurang efektif dari segi team fight untuk match yang pertama tadi. Setuju tak kalau saya boleh katakan kat sini sebenarnya Yuna juga dalam game ni sebenarnya bermain dengan sangat-sangat baik. Yap, betul. Yang tu aku setuju. Ya. Walaupun bukan dah the main damage dealer, tapi dia masih lagi menyumbang damage. Dan kita boleh nampak Saya rasa macam damage is not everything. Ya. Control tu lebih bagus. Sebab Betul. kalau kita tengok heat map ni sekalipun, tengok beberapa kali dia cuba untuk masuk dekat area Red Giant dan saya rasa daripada segi damage, dia punya damage juga sebenarnya not bad. It's okay. Tapi yang penting adalah dia punya control. Macam mana dia pastikan yang map ni jangan bagi Red Giant menang. Sebab dekat dalam game ni, kita akan tengok highlight. Saya rasa berdasarkan performance Red Giants, ramai orang expect ini akan easy 2-0. Betul. Tapi game satu dah tengok, Lunatics pun boleh menang. Dan dekat dalam game ni, saya rasa kalau awal Red Giant punya fan, tadi tengok pun rasa seram. Macam alamak, bukan 100% menang ni. dia menang tapi dalam keadaan yang tak selesa. Yes. Disebabkan bagaimana Team Lunatics, bagi pendapat saya sendirilah, dengan adanya multi dia dekat mid lane tu sedikit macam merosakkan strategi pasukan Selangor Red Giant pada awal game. Tapi lepas mereka dah adapt dan mereka dah cari plan baru di mana sebelum ni mereka pakai Fanny cari hero-hero high ground. Tapi bila adanya Matilda macam siapa sebenarnya Fanny nak cari? Tapi bila mereka sedar yang alright, Dato the only damage dealer untuk pasukan Team Lunatics dan mereka terus target priority. Saya rasa macam ni je yang saya nak cakap. Kalau dalam game ni Super Skies pakai Fredrin, saya rasa Lunatics menang. Betul? Saya setuju. Kalau dia tak pakai assassin yang terus boleh pergi belakang, memang comfort. Saya rasa Lunatics boleh menang dalam game tu. Sebab everything else was okay. Cuma diorang punya main win condition, Dato, asyik HP Terkacau. Tapi bukan salah dia. Dia bukan salah dia. Bukan salah dia. Sebab dia kena ada someone yang kena jaga dia. Tapi saya nak tanya kepada Mas. Ya. Adakah sebenarnya pasukan Lunatic dah ready untuk pasukan Selangor Red Giant guna Fanny? Sebab mereka tahu bagaimana Super Skies antara penggunaan assassin yang baik. Ya. Dia tahu dia boleh menggunakan Fanny dengan cukup baik. Jadi adakah pasukan Lunatic memang membuka ruang untuk pasukan Selangor Red Giant dan nampaknya macam dah menghukum mereka sendiri? Nampaknya mereka macam cuba untuk commit untuk dapatkan lot ini. Mungkin mereka cuba untuk sedaya mungkin. Bagus, akan dikorbankan terlebih dahulu oleh Super Red. Dan mana satu lagi keadaan yang cukup baik untuk pasukan daripada Selangor Red Giants. Yang mana satu lagi kill, Yuna akan dikorbankan. Kian berputar-putar yang langsung dari beliau. Tapi Super sekali digaskan. Katrot di sebelah. Keluar daripada kawasan permainan. Pasukan Selangor Red Giants menjatuhkan 3 orang pemain daripada pasukan Lunatics. Ya, entah macam mana tiba-tiba Super Zark daripada time journey ada decimation untuk mendapatkan kill demi kill. Mereka cuba untuk dapatkan Eshawana, tetapi fokus tentunya terhadap Crystal. Hampir mendapatkan wipe out. Pasukan Selangor Red Giant 2-0. Kemenangan bersih dimiliki oleh pasukan mereka. Kesabaran yang berjaya untuk dapatkan, dan inilah dia pentas MPL Malaysia debut pertama untuk Pancake dan juga Super Red memberikan yang bestnya dia Mr. makan Mr. Potato lepas menang. Mr. Potato itu yang paling baik sekali untuk pasukan daripada Selangor Red Giants. Persembahan yang cukup menarik. Kita boleh saksikan di Pukau dengan penggunaan Fanny sebanyak 2 game untuk minggu yang pertama. Tapi apa saya boleh katakan, ini perlawanan pembukaan untuk hari yang kedua yang cukup menarik. Walaupun menang 2-0, tapi cukup menarik untuk kita saksikan bersama-sama sebab kita ada 5 orang dekat sini. Saya dah tengok Lafel dan juga Uncle sampai terbeliak bukit mata. Macam mana awak berdua?
Tak, mula macam tengah fikir pasal siapa MVP, mula fikir Super Red. Tapi lepas tengok pancake macam tu kan, bagi je lah pancake. Dah victory moment macam tu. But either ways, perlawanan yang sangat sengit antara dua-dua tim. Yep, Angga setuju dan momen-momen Ya. last tadi tu susah sikit lah. Ya, dengan tu, marilah kita terus pergi ke atas stage bersama dengan Rose dan juga Red Giant. Dewan Sri Putra, give it up for Selangor Red Giant. You die, Chi. Yeah, I think. No, you're not dying. Go try that. Nice, Ade. Solo red dyan ah. You alive there? Ulti sak. You okay, guys? Yeah, Can we? Yeah, can. Fight. Come on. Oh, go. Can. Come guys. Knock it. Go. Wait. Okay, enough. Still a bite. Knock it. Santay. Knock. Oh, di go. I got Taya. Ay, Martis. I nothing. Tanya kepada Selangor Red Giant ataupun ala-ala cakap je lah Super Red Giants. Of the match yang di mana akan diberikan kepada Super Red. Game pertama gunakan Haris, game kedua gunakan Clean kat sini. Uncle, apa pendapat Uncle sendiri tentang Super Red punya performance? Okay, kita jarang tengok Clean orang bawa dekat kompetitif macam ni, tapi daripada early game, Clean ni dia bagi impact yang sangat-sangat besar. Dia ada damage yang sangat besar daripada Meletup game. tu sakit sangat. Ya? Yang meletup dia tu sakit sangat. Itulah dia punya passive tu. Dah lah animation tu macam Iron Hook. Ya, kita boleh tengok juga dia punya overall match KD 14-29. Wow. Dalam 2 game mati 2 kali je. 14 skill tu lah. out of the world lah untuk Clean, sebab kebiasaan kita tengok marksman Game ni mati sekali, game sebelum ni mati sekali je. Itu dia punya apa KPI. Esok tak boleh mati mungkin lebih banyak. Ha? Tak boleh mati lebih. Keep Tak boleh mati lebih daripada 1. Esok mungkin banyak. Esok mungkin banyak Oh. Dia ada udang di balik ni. Dia hit Lawan dengan Red dia. Takut. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok daripada itemization, Syamilul, dekat sini, of course, kita punya MVP adalah Super Red. Tetapi, let's focus. Yang mana kita nak tengok sebenarnya? Ya, kalau kita saksikan dekat mana untuk pasukan yang menang terlebih dahulu, bagi pendapat saya sekarang ni di mana yes, Clean dekat game kali ni, clean gameplay di mana dengan adanya weapon master dan juga dengan adanya advanced critical yang boleh didapatkan daripada talent yang pertama tu. Satu benda yang menarik kat sini adalah di mana ramai yang tak tahu sebenarnya Great Dragon Spear merupakan item yang baru dan sebenarnya impact dia sangat besar. Contoh macam penggunaan kepada Iritel, Clean yang sentiasa akan spam dia punya ultimate. Dia dapatkan movement speed. Yang saya play dekat sini, Super Zak, dia menggunakan Life Drain sebagai sebahagian dia punya emblem setup. Jadi, bila dia clear minion, dia dapat HP balik. Yep, dia dapat HP, dia dapat mana. Ya, sebab kebiasaan memang Valentina Buat hero yang cerita banyak time. menggunakan mana lah. Ya. So that's why Life Drain salah satu benar. Dia, spell yang dia macam ni, cukup bagus. dia gunakan talent Life Drain dan juga Impure Rage untuk menggantikan item Enchanted Talisman. agak Betul. Jadi dia boleh fokus kepada full damage yang buatkan Valentina pada awal game sangat-sangat mengerikan. Very interesting. Saya sangat suka. Jadi sekarang kalau kita tengok untuk Team Lunatics, is everything okay ataupun mereka ada buat kesilapan? Ya, kalau kita tengok dekat bahagian Team Lunatic, saya rasa dekat game yang kedua ni, mereka ada point yang mereka boleh dapatkan, mereka ada teori yang mereka boleh laksanakan terutamanya sekali. Tapi kat sini saya boleh fokuskan di mana Asia Ohana, dia siapkan Enchanted Talisman untuk pastikan yang dia boleh spam dia punya skill Ultimate Time jadi banyak kali. Tapi saya rasa kat sini, game ini sebenarnya Team Lunatics cuba untuk adapt dengan apa yang mereka ada, gunakan sebaik mungkin dengan player yang berbaki. Tapi sekarang saya nak tanya kepada awak, Mas. Ya. Apakah kesilapan yang sebenarnya dilakukan oleh pasukan Lunatics untuk game yang kedua ni? Sebab pada 4 minit pertama, 8 minit pertama, mereka yang kawal game, winning prediction pun mengatakan mereka yang patut menang. Tapi apakah kesilapan yang menyebabkan kemenangan tersebut semakin lama semakin jauh? Sebab saya rasa apa yang dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giants adalah baik. Di fasa awal permainan sama seperti game yang pertama. Mereka hold dulu. Mereka hold sehingga Team Lunatics melakukan satu kesilapan. Tapi pattern yang saya nampak untuk Team Lunatics ni apabila mereka melakukan satu kesilapan, pasukan Selangor Red Giants dapat mereka punya momentum untuk memaksa Team Lunatics ke belakang. Akal, bila nampak prestasi macam ni untuk pasukan Team Lunatics kan, bila nampak prestasi macam ni, adakah perubahan line up tu, fix line up tu kena dah ada dah sekarang untuk minggu depan?
Okey, pada Uncle kita boleh nampak yang fixed line up tu memang dah ada. Cuma diorang perlu perkemaskan sikit diorang punya Polish. pemilihan hero. Kat sini Uncle sebenarnya bukan tak setuju. Cuma cara diorang gunakan hero tu. Digi kat sini satu pick yang cukup-cukup baik. Yang mana dia boleh gunakan reverse time untuk lock Fanny dan terbukti berkali-kali dia dapat lock Fanny. Cuma kalau kita tengok balik, dia punya follow up kurang pantas lah sebenarnya. Tapi sebenarnya saya memang nak puji Zaku sebab walaupun dalam keadaan tadi bila mid sampai late game lah, Pancake terus fokus nak lock siapa, lock Zakus je. Tapi bila Pancake tak fokus kat Zakus, dia punya kick actually cantik. Yes, betul. Walaupun sekali dua macam miss target tapi it's still very good. Dia miss pun sebab kena daripada Digi punya tarikan tu. Betul. Sebabkan dia termiss. Lagi satu lah, bagi pendapat saya sebenarnya dah tak ada orang lain boleh open map. Sememangnya perlu ditugaskan kepada Chow saja menyebabkan dia akan menjadi mangsa yang mudah untuk Pancake. Pancake macam ada orang buka bush, ketuk. Terus akan ada follow up. Kena ingat di mana Franco dan Pancake cakap Melayu ya, Franco cakap gas saja. Itu Maju. Hidup juga. Apa pula maju betul lah. Ya, betul. Dia dekat Bandung tak salah saya. Bukan. Okay, jadi sekarang ni kita akan tengok highlight sebab sepanjang game ni boleh dikatakan Lunatics diorang sentiasa fight. Ya. Tapi Red Giant mereka sentiasa ada jawapan macam mana nak handle. Itu yang buatkan game ni lagi bagus sebab mereka tahu sebab persoalan-persoalan yang dikeluarkan daripada pasukan Selangor Red Giant juga ataupun persoalan-persoalan yang ditarakan daripada pasukan Lunatic menyebabkan mereka yang ada jawapan dan mereka dah ready. Dia macam dah ada template yang mereka lakukan. Kalau Isha Ohana buat perkara macam ni, kalau time jenis dah ada kat sini, kita dah ada prepared, kita pun dah ada kita punya time jenis. In case kalau time jenis tak mencukupi, kita fokus terus saja kepada berladihan ataupun Super Zak boleh memilih ultimate-ultimate yang lain untuk mereka fokuskan kepada hero-hero yang penting daripada pasukan Lunatics. Ya, jadi sebenarnya kan, Mars, bila tengok dekat dalam game ni, awak sendiri yang play by play, susah tak nak keep track. Sebab memang nampak macam dia punya fight banyak almost all over the place. Yes, betul juga sebab sebanyak lagi area damage ataupun area ultimate yang dikeluarkan, jadi keadaan tersebut agak menggelirukan. Tapi apa yang saya perasan, ada 2-3 team fight yang dimenangi oleh tim Lunatics disebabkan Super Zak ditangkap terlebih dahulu. Tapi bila Super Zak ada, dia ada time journey, dekat situ Selangor Giants ada kelebihan. Dia tunggu dulu, paksa dulu time journey digunakan oleh tim Lunatics, dekat situ Selangor Giants boleh go. Yep, walaupun nampak ada 2 Zak, 1 Zak dan 1 Zakus, tapi ada 1 Zak yang bagus. Dua-dua bagus. Zakus power kot. Ya, 2 ni bagus, tapi hanya 1 yang paling terbagus. Paling terbagus lagi apa tu? I don't know. I personally suka tengok Zakus punya gameplay. Yes, memang. Walaupun I minat Super Zak juga, tapi sebab dua-dua main role lain. Yang menarik dia, Super Zak tak pernah pun ambil Way of Dragon. Rasa pernah sekali. Masa awal tu tak? Apa pun Zakus punya debut balik lah MPL is amazing. Tapi sekarang ni standing yang kita boleh saksikan. Dia bukan debut lah sebab dia dah pernah masuk. Yelah, Betul sini. Aduh, I see. Lah macam ni. Siapa Aisyah? Oh, samalah. Alright, jadi standing sekarang ni pasukan Selangor Giant berada di tempat yang pertama diikuti rapat oleh pasukan Team Hulk. Dua-dua baru main 1 game. Tapi pasukan Team Hulk mempunyai peluang yang baik untuk berada di tangga pertama kerana hari ini mereka akan bermain dan selepas tewasnya pasukan Lunatic sebentar tadi, mereka berada di tangga yang ke-9. Tapi harus ingat, ini baru minggu yang pertama, ini baru hari yang kedua dan ini merupakan perlawanan pertama untuk hari Seru Sabtu ataupun Seru Saturday.